Setia bersama membina negara, RTM teman setia anda. Sempena dengan sambutan ulang tahun Hari RTM ke-70 pada hari ini, kita bersiaran seperti biasa Selamat Pagi Malaysia edisi khas ulang tahun RTM. Sejak beberapa pagi sehingga ke saat ini, kita banyak tonjolkan program-program di TV, tetapi kita tidak lupa juga radio sebenarnya sebahagian daripada keluarga besar RTM. Maka untuk saat ini, rakan saya di Wisma Radio, DJ Muaz, DJ Sonic dan juga DJ Sonia. Kalau saya tak silap, tiga orang ini akan bersama dengan juruhebah otai-otai, DJ radio yang lama. Ada juga dekat Wisma Radio. Jadi kalau mereka sudah bersedia, kita akan ke Wisma Radio bersama dengan mereka. Fajar di Bumi Permata. Minggu ini dengan kisah Gara-gara Cerita Lama, tulisan Jamil Hashim, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Fajar di Bumi Permata. Teruk. Kalau macam ni memang dah teruk betul. Teruk. Apa dah kena ni dengan Mas Sulung ni, ha? Kau fikirlah, Bibah. Cuba kau fikir. Kenapa? Hati mana yang tak panas kalau dikata begitu? Siapa tu Bang Sulung? Siapa lagi? Kalau tak Mak Gayah tu. Oh, Mak Gayah bini Pak Leman. Apa? Tak mahu lagi dia bayar hutang kita ke? Inilah yang buat aku panas, Bibah. Baru sekali bayar, itu pun cuma RM10 saja. Dah kata pandai. Dah cukup pandai. Mana boleh? Boleh saya tahu di mana rumah nombor 5 Persiaran 1? Oh, rumah kembar 2 tingkat tu di sebelah kanan masjid, di depannya mini supermarket. Miza? Oh, Miza. Ya, Mak. Mana budak Amran tu, ha? Mana lagi, Mak? Kalau tidak dalam biliknya di atas. Baru lepas makan tengah hari dah tidur? Itu drama radio yang lama-lama dulu. kita imbas seketika sebab kita nak bercakap pasal radio kan. Baik, rakan saya Muaz nampaknya dah bersedia. Amboi, ramai siap ada makan lagi kat sana. Muaz, kalau dah bersiap sedia, jom kita kongsikan mengenai sambutan Hari RTM di Wisma Radio. Silakan Muaz. Baik, terima kasih Syarif Syarifuddin dan juga tidak dilupakan Ivan To dan juga Hani. Selamat menyambut ulang tahun RTM yang ke-70 dan saya Muaz Muhammad sekarang bersiaran secara langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri dengan cukup meriah kerana pada hari ini kami ada satu majlis yang cukup istimewa untuk meraihkan kaki tangan RTM, khususnya mereka yang telah pun menambah berbakti di radio. Dan majlis ini satu suara hebat di udara sempena menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-70 ya. Sentiasa ataupun setia bersama membina negara adalah tema untuk tahun ini dan kami rasakan dengan bermulanya pada tahun 1 April 1946 waktu itu ya, 2 radio terawal yang mana bermula di Singapura operasinya dan berpindah ke Kuala Lumpur pada 1950. Kalau kita dan juga anda yang telah pun bersama-sama menyaksikan sejarah dan juga penubuhan radio yang hebat, Radio Malaya dan juga The Blues Network iaitu untuk English pada waktu itu, dan sehingga sekarang alhamdulillah nampaknya radio di RTM semakin berkembang dengan adanya 33 stesen di seluruh negara. Dan pada pagi ini saya rasa cukup bertuah kerana selain daripada majlis bersama dengan kaki tangan radio di sini, kami juga bersama dengan mereka yang terdahulu. Kalau Syaril dan juga Hani bersama Ivan tadi telah pun berbual ya, pengacara yang pernah bersama-sama menghiasi ataupun pernah mengacarakan SPM dan juga membaca berita ya, dan saya akan bersama dengan salah seorang penyampai radio dan juga pengulas sukan yang memang cukup sinonim dengan radio di RTM. Dan untuk anda semua yang sentiasa bersama dengan kami, terima kasih diucapkan. Dan kalau kita lihat dan kita imbas kembali, sebenarnya nama-nama yang besar dalam bidang penyiaran
ataupun juruhebah waktu itu kita panggil, ya, yang mana juruhebah pertama Melayu adalah Zainal Alam, dan kemudian Siti Hawa Zain, Mak Iti, Karim Muhammad, Ismail Jah, Jamaluddin Alias, Tasri Ansar Salim, Siti Hawa Majid, Baharin Tahir, dan ramai lagi sebenarnya juruhebah-juruhebah yang hebat yang telah pun ya bermula dan juga memberikan sesuatu penanda aras di mana itulah dia ya tingginya penyiaran dan juga kejaya juruhebah di Malaysia. Dan alhamdulillah saya selaku juruhebah yang baru untuk generasi baru ini bersemangat untuk meneruskan 70 tahun dan seterusnya untuk memberikan sesuatu kepada pendengar setia radio di RTM. Jadi jom sambil kita tengok kemeriahan di sini, sarapan pagi bersama dengan semua kaki tangan Wisma Radio, seronok kan? Jadi anda yang tengah sarapan pagi, mungkin anda rindu dengan bekas ataupun penyampai-penyampai radio yang pernah bersama-sama dengan anda. Jom kita bersama-sama dengan mereka. Antaranya kami nak ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Tuan Haji Chuhari Selamat. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih Fuan. Okey, cantik berbaju hijau hari ini. Ini baju yang saya mewakili Radio Klasik. Okey, jadi kalau anda yang bersama-sama dengan Tuan Chuhari Selamat ni memang terkenal dengan pantunnya. Jadi untuk permulaan ni, pengenalan pantunnya, silakan Tuan Haji. Oh, saya ingat nak berakhir dengan pantun. Okey. Tapi sebenarnya gini, pantun ni saya cipta sewaktu dalam perjalanan menuju ke Angkasa Puri pagi ni. Saya dah terasa dah bahawa mesti orang akan minta saya berpantun. Apalagi mengenai Hari ATM. Jadi untuk 70 tahun ATM ya. Pertama tahniah kepada semua warga kerja ATM yang menyambut ulang tahun ke-70 pada hari ini. Dan pantun saya ini gugur daun pohon ketapang. Kering tunggul dek kepanasan. 70 tahun RTM gemilang. RTM unggul di persada penyiaran. Okey. Itu pantun untuk 70 tahun RTM. Jadi Tuan Haji, bagaimana agaknya Tuan Haji melihat transformasi setelah 70 tahun RTM bersama-sama dengan pendengar dan juga penonton di Malaysia ni? Ya, pertama 70 tahun ya. Kalau usia seorang insan mengikut kajian WHO, 70 tu masih bertenaga, masih bergaya. Dan saya baca tagline waktu nak masuk tadi, 70 tahun RTM hebat bergaya. Memang tepat sekali, ya. Kalau RTM itu seorang manusia, mungkin realitinya dia akan semakin kurang tenaga dan tak bermain. Tetapi ini adalah sebuah stesen. Walau siapa pun yang menerajui stesen ini 70 tahun, dia seharusnya sudah banyak pengalaman, sudah banyak perubahan dan sudah banyak peningkatan, ya. Jadi bagi saya RTM adalah realisasikan transformasi minda. Maknanya siapa pun yang dipertanggungjawabkan, siapa pun yang diamanahkan untuk menerajui RTM, kita tahu bahawa pengurusan penyiar, penyampai, DJ dan sebagainya sentiasa datang dan pergi, ya. Tetapi bagi mereka yang terus diberi tanggungjawab yang sekarang ini sedang mengendalikan, menerajui RTM, RTM adalah realisasikan transformasi minda. Maknanya minda penyiar, minda petugas, minda pendengar harus kita ambil kira, ya. Bagi yang bertugas mesti sentiasa ada minda yang terbuka, dan kita tahu bahawa pendengar-pendengar halayak kita sentiasa ada minda-minda baru untuk menikmati apa yang kita persembahkan. Jadi seharusnya setiap petugas ataupun saya lebih suka katakan setiap pejuang di RTM harus mengamalkan, bagi saya ada 3K. Okey. Satu, komitmen. Kedua, konsisten. Dan ketiga, kreativiti. Kalau ada ketiga-tiga ni, insya-Allah kita sentiasa berada di hadapan dan mampu bersaing dengan mana-mana juga stesen yang ada pada hari ini. Okey, jadi kalau kita lihat setiap penyampai radio tu perlu ada kelainan, ya, versatile. Yang mana kalau kita lihat pada Tuan Haji, kita dah tahu Tuan Haji je pantun. Jadi secara ringkasnya, memang dari awal dulu ke Tuan Haji memang dah ada meletakkan diri Tuan Haji sebagai seorang pemantun ataupun secara tidak sengaja masuk untuk bersama-sama membina pantun ini? Bila saya masuk ke RTM, saya lihat kebolehan setiap DJ ataupun setiap penyiar yang berada dalam RTM itu. Ada yang terkenal kerana ulasan selarinya, ada yang terkenal kerana kebolehannya menulis skrip, dan masing-masing ada kebolehan sendiri. Dan saya sejak sekolah lagi memang saya berminat dengan pantun. Dan apabila saya diberi peluang untuk mengambil alih rancangan berbalas pantun di radio, saya tidak memandang ke belakang. Saya terus memandang ke hadapan dan saya mahu menjadikan pantun ini sebagai satu trademark saya. Sebab itu saya bersungguh-sungguh dan sehingga hari ini saya masih lagi berpantun. Betul. Okey, jadi Tuan Haji, kepada semua penonton kita, pantun terakhir, silakan. Ada pantun penutup tak? Tak, beginilah ya. Saya tak sempat lagi nak mencipta pantun yang terbaru untuk dipersembahkan kepada penonton. Tapi bagi saya apa pun
RTM bersama penonton, bersama halayak, kita sentiasa apa kata orang, saling perlu memerlukan. Ya, seperti aur dengan tebing, seperti apa kata orang, cincin dengan jari, ya. Jadi kita sentiasa bekerjasama. Apa yang diperlukan oleh halayak, itulah yang dipersembahkan oleh RTM. Dan RTM juga sentiasa peka dengan apa kehendak halayak kita. Baik, terima kasih Tuan Haji. Silakan Tuan Haji, bersarapan pagi hari ini kita ada nasi lemak. Tu dia, pagi-pagi dah kena nasi lemak dah. Baik, seterusnya bagi anda yang merindui suara kakak, saya rasa sampai bila-bila pun kita akan kenali dia sebagai kakak. Itu seronoknya. Saya pun sepatutnya daripada awal lagi dikenali sebagai abang. Nanti dah berusia pun orang panggil abang juga kan. Jadi, Assalamualaikum Kak Yung, apa khabar? Silakan Kak Yung. Salam. Nampak hari ni kebetulan pula baju pink sama pula ni. Kan? Apa khabar Kak Yung? Alhamdulillah. Muaz, khabar baik alhamdulillah. Macam ni lah, rasa teruja dapat berjumpa dengan Kak Yung, selalu dengan suara je kan. Jadi Kak Yung, mungkin ramai yang dah lama tak dengar cerita mengenai Kak Yung ni. Perkembangan terbaru bagaimana ni? Alhamdulillah, sihat. Dan terlebih dahulu Kak Yung ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana dapat bersama-sama pada hari ini. Ulang tahun Hari RTM yang ke-70. Dan 70 tahun tu mature dari dia. Betul. Dah masak ya. Jadi Kak Yung pun rasa bergembira kerana selama sepanjang bersama RTM, sampai sekarang masih diingati, masih disayangi. Suara, sama suara masalahnya kan. Dan mungkin kalau kita lihat permintaan apa itu? Ya. Program pertama Kak Yung kan? Jadi bagaimana? Mungkin ada yang dah lupa mengenai program tu. Program tu bermula pada tahun 78. Masa tu Kak Yung buat rakaman dengan saudara Noramin. Ataupun kalau kita di rumah selalu gunakan nama-nama manja. Kalau Kak Yung di rumah memang Kak Yung. Jadi Noramin Busu. Jadi kita klik diorang. Jadi Busu Noramin, permintaan apa itu? Selama setengah jam. Kemudian bila Noramin berhijrah ke Jepun, Zainal Abbas ataupun Banci mengalih tempat dan kita buat durasinya lebih sedikit selama 45 minit. Dan seterusnya gandingan Kak Yung berganti-ganti. Rancangan kanak-kanak masih itu juga, tapi format pun bertukar, gandingan pun bertukar sehinggalah Kak Yung buat Kak Yung bersama kanak-kanak dan sampailah Kak Yung tidak bersama dengan RTM. Tetapi jiwa Kak Yung dengan kanak-kanak tu memang rapat kan, memang dekat. Sebab itulah selain daripada keserasian suaranya, saya rasa pengkhususan dalam bidang apa yang kita mahukan macam Haji Syuari tadi, pantun macam Kak Yung memang kanak-kanak. Ya, sebab pada Kak Yung lah, kanak-kanak ni patut diberi perhatian. Ya, kalau kita dah ada rancangan kanak-kanak ni, kita teruskan. Sebab sekarang ni Kak Yung lihat, tak banyak rancangan kanak-kanak ya. Betul? Betul. Setuju, saya setuju. ada idea untuk saya Okey. Okey, rancangan kanak-kanak masa zaman Kak Yung tu, pengikut-pengikutnya ramai. Betul. Bukan saja daripada sekolah rendah, pada sekolah menengah, hingga kan ada pelajar-pelajar peringkat tinggi ya. Sebab mereka mengikuti dalam rancangan Kak Yung. Kita bukan hanya hiburan semata-mata. Kita bagi nasihat, ya, kita bagi motivasi dan juga kita jemput ikon-ikon ataupun personality yang boleh dijadikan teladan. Jadi adik-adik yang mengikuti rancangan Kak Yung boleh bersama-sama mengikuti apa kebaikan-kebaikan yang boleh mereka ikut. Dan saya terfikir mereka yang mendengarkan pada waktu itu sekarang ni dah bukan adik-adik lagi, dah ada jadi mak-mak atau bukan kakak-kakak. Okey. Ada yang dah berkeluarga, ada juga yang kalau jumpa dia tak kenal muka. Tapi bila bersuara, Kak Yung, alhamdulillah mereka masih kenal. Dan kanak-kanak ni dah dewasa. Dah berkeluarga. Macam Muaz sekarang lah kan? Betul. Masih ingat Kak Yung kan? Masih. Alhamdulillah. Begitu juga Kak Yung harapkan ya kepada adik-adik ya yang mengambil bahagian dalam rancangan kanak-kanak, teruskan sebab rasa Kak Yung mereka ni lebih setakat inilah Kak Yung rasa mereka kreatif, banyak idea. Kak Yung rasa memang baguslah. Okey, baik. Terima kasih Kak Yung.
Itu je kan. Kita nak tanya pengalaman tu. Kalau kita beri masa Kak Yung ni memang lama, tapi anda boleh dengarkan National FM. Kak Yung kejap lagi akan ke National FM. Jadi anda boleh dengarkan National FM. Terima kasih Kak Yung, silakan. Okey. Dan saya ada satu idea lah kan. Kalau Kak Yung bersama dengan kanak-kanak, lepas ni saya nak buat bersama dengan Abang Long. Okey. Dan seterusnya, ni dia. Tepuklah sikit. Suasana semua tepuklah. Tahulah semua makan kan. Okey. DJ Prema yang memang cukup dikenali di udara dengan sikapnya yang peramah dan juga yang boleh menceriakan suasana. Apa khabar DJ Prema? Baik, sihat sayang. Alah sayang, pasal you handsome sangat. Alamak kan. Sayang juga. Macam cucu saya. Nampak? Macam cucu. Okey. Izinkan saya bercakap dalam bahasa Tamil 2-3 perkataan. வணக்கம் நேயர்களே, இந்த ஆர்டிஎம் டிவி ஒன்றை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். இன்று நாங்கள் 70வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். Maksudnya kita sedang merayakan ulang tahun yang ke-70 dan terima kasih kerana menonton TV1. Yes. Jadi kan kalau kita lihat cabarannya DJ Prema berbangsa India tetapi memang hebat di udara dengan menggunakan bahasa Malaysia. Jadi mungkin kalau orang yang tak kenal DJ Prema ni, orang ingat kita orang Melayu. Kan? Jadi waktu tu bagaimana agaknya DJ Prema masuk dalam penyiaran selaku DJ yang versatile? Sebenarnya bahasa Malaysia ni bahasa yang paling senang dalam dunia. Saya ada belajar beberapa bahasa jugalah, macam German, French, Japanese semua kan. Tapi yang paling senang adalah bahasa Malaysia. Dan setiap perkataan datang daripada ujung lidah. Kalau Tamil kalau Tamil ke Mandarin dia ada 4 ton. Dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada dan dari sini ada. Tetapi bahasa Malaysia hanya dari ujung lidah sahaja. Paling senang. Tak payah kita semua. Semuanya daripada ujung lidah. Apa tak saya boleh bertutur dengan fasih, bahasa yang paling senang dalam dunia. Betul. Betul. Betul, ujung. Kalau saya nak cakap bahasa Tamil ni memang susah. Jadi satu untuk trademark ataupun yang orang sentiasa ingat DJ Prema. Okey. Trademarknya duta kecil. Duta kecil tu bermaksud orang taksi, pembawa taksi. Kita panggil dia duta kecil kerana pelancong yang datang berjumpa manusia yang pertama adalah pemandu taksi dan dia adalah duta kecil Malaysia. Betul. Dialah akan bercerita tentang Malaysia. Dialah akan tunjuk jalan. Dialah akan bagi tahu selamat pagi tu apa, selamat malam tu apa, nak beli apa tu apa kan. Kira dialah duta kecil. Dan duta kecil tu kekal. Saya tengok dekat parlimen pun gunakan perkataan duta kecil. DJ Prema yang dulu kot. Okey, sekali lagi untuk semua penonton silakan. Dia punya trademark dia. Duta kecil apa khabar semuanya? Saya sayang you orang. Setiap kali naik taksi saya tak ada dibayar, diminta tambang. Tepuklah sikit. Terima kasih DJ Prema. Terima kasih. Silakan. Tu banyak lagi nak dimakan tu. Dan untuk anda yang terakhir ni, kita akan bersama dengan seorang pengulas sukan dan juga pembaca berita radio di RTM, iaitu Encik JC William Vanden Reerson, yang merupakan antara individu yang mempunyai suara emas. Jadi apa khabar Mr. Jesse? Selamat pagi. Terima kasih. Dan sekarang bila saya ingat masih RTM, saya ada lebih kurang 21 tahun. Dikerja di sini. Okey. Jadi masa mula-mula diberi peluang untuk menjadi pengulas sukan dan juga pembaca berita di radio, bagaimana agaknya peluang tersebut datang? Tahun 94 saya ada jumpa Encik Ganesh di RTM. Dia jumpa saya di Batu Tiga Circuit dan dia minta kalau suruh saya masuk RTM pasal apa dia dengar saya. Itulah. Dan lepas itu saya join. Dulu saya ingat George Abraham dan saya masuk terus newsreader dulu. Lepas itu masuk sukan. Sampai sekarang. Jadi bagaimana agaknya mengekalkan vokal ni? Ini mungkin tips untuk semua penonton kita. Bagaimana suara maintain sampai sekarang? Itu Tuhan bagilah. Tuhan bagi. Dan kalau saya nak bagi tip, saya kata jangan bila you ada peluang, cakap, beri ucapan, jangan lepas.
Cuba. Bila kadang-kadang nampak merah, cakap. Kadang-kadang pergi ke pantai, dan cuba tengok boleh apa ni. Ya, jadi betul. Okey, terima kasih. Okey, all the best. Ya. Jadi inilah dia antara idola-idola saya yang mana bersama-sama dalam industri penyiaran, terutamanya juruhebah pengulas sukan. Ya, untuk pengetahuan anda, Mr. Jesse tadi pernah memenangi untuk pengulas sukan terbaik pada Anugerah Seri Angkasa pada tahun 2002. Dan harus diingat juga sebenarnya juruhebah ni adalah seorang yang boleh lakukan segala-galanya. Dialah doktor, dialah boleh cerita mengenai sukan, dialah juga politik, dia juga ekonomi, semuanya dia boleh cerita. Jadi untuk anda, apa kata sepenuh tahun yang ke-70 ini bersama-sama terus menyokong radio-radio di RTM. Pastinya tahun yang mendatang kami akan memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk anda kerana sentiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Jom kita kembali semula bersama dengan Syaril, Ivan dan juga Hani.